Kalaulah seseorang itu berjunub, bila terbit matahari, terbit fajar, dia masih kena junub, sah puasanya tak ada masalah. Cumanya memang disunatkan kita supaya kalau boleh ambil ataupun kita angkat hadas besar tu sebelum masuk waktu fajar. Di yang sunat dan hadasnya, supaya diri kita bersih daripada awal puasa lagi. Tapi kalau dia berjunub tak ada masalah. Junub tahu sampai pukul 6.30 baru mandi untuk sembahyang subuh, sah puasanya tak ada masalah. Dalil hadis Bukhari dibaca sendiri. Wanita haid dan nifas juga disunatkan agar mandi sebelum fajar apabila telah sempurna suci dan darah berhenti sebelum tu. Jadi dia sedangkan darah dah berhenti lama lah. Berhenti ke apa? Pukul 12 malam tu, 12 malam tadi darah dah berhenti. Jadi kewajipan dia adalah mandi untuk sembahyang isyak dan qada maghrib. Sepatutnya macam tu lah. Nampak tak? Jadi kalau dia tak mandi waktu tu, masalah dia kalau dia tak mandi, dia mandi lepas subuh. Artinya apa? Dia sembahyang subuh sahaja. Isyak dia tak sembahyang, maghrib dia tak qada. Patutnya kalau kita habis haid kita selepas daripada bila masuk isyak, contohnya dalam waktu isyak, kita wajib sembahyang isyak dan wajib qada maghrib lah, gitu kan? Kalau habis haid kita waktu asar, kita wajib sembahyang asar dan kita wajib qada zuhur yang sebelumnya. Itu saja. Tapi kalau lah dia habis waktu isyak pukul 3 pagi contohnya, pukul 12, pukul 10 dia start. Bisa saja tak mau ambil pilihan dulu, malah lagi surah nak bangun subuh barulah dia mandi. Maka dia mandi ni bila lepas dah masuk subuh lah. Jadi isyak tak sembahyang, maghrib tak sembahyang. Sudah kotor dua-dua. Tambahlah kalau mandi lepas daripada subuh lah. Lepas simak baru mandi. Tapi dengan 3 waktu tak ada apa. Ini yang dikatakan sembahyang tidak di puasa malam. Macam orang kita tempat tu, sembahyang kadang kita tak jaga, tapi puasa dia jaga semua. Sedangkan ibadat sembahyang dengan puasa, ibadat sembahyang lebih utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adat dan kebiasaan yang macam ini perlu diubah gitu. Memang kita perlu jaga dan perlu kita bagi perhatian dan puasa tak salah, sebab itu kewajiban kita. Di dalam masa yang sama sembahyang juga perlu diberi perhatian yang seumpama macam tu. Jadi salah masyarakat kita tadi ni, bila mana kita hanya mementingkan puasa, sembahyang tak dipedulikan. Tidak berpegang dan seumpamanya. Ini kerana ia akan melemahkan diri orang yang berpuasa. Dia juga hendaklah tidak merasa masakan. Jadi berpegang tentang tidak membatalkan puasa. Memang ada hadis yang mengatakan batal, tapi dimasukkan kemudiannya. Jadi pendapat yang muhtamad dalam mazhab kita Syafi'i, orang yang berpegang tidak batal puasanya, sama ada orang yang berpegang ataupun yang dipegang tak batal puasanya. Cuma larangan tadi ni sebab berpegang tu boleh menyebabkan badan kita jadi lemah. Macam kita derma darah jugalah. Tak ada salah. Tapi kalau kita derma darah tu, tak kita jadi kita lara letih dan sebagainya. Takut mempengaruhi prestasi puasa kita. Yang selanjutnya kita boleh habis dalam 2 juzuk satu hari. Tiba-tiba hari tu nak baca satu makrah, kita tak lara dah. Sebab apa? Sebab kita berpegang ataupun tidak derma darah. Itu saja kan. Dia juga adalah tidak merasa makanan kan dibimbangi sesuatu kan masuk dalam rongga. Rasa makanan kadang-kadang boleh, rasa boleh. Tapi jangan telan batal puasanya. Sekadar di lidah, kemudian kita luahkan balik, kumuk-kumuk, selesailah. Hukumnya makruh. Sebab apa makruh? Sebab dikhawatiri dia boleh menyebabkan tertelan. Kalau tertelan, batal puasa kita. Terus tak bukan kata iyalah tertelan. Jangan lupa letak di lidah. Tak ada kita kalau tak di pipi kalau tak tertelan lah. Jangan lah. Masa-masa kan tak di pipi. Telan lah. Tak telan lah. Keter pun tak masuk dalam ni. Dia ter pun tu. Dia dalam salah. Maka tak batal puasa dia. Jadi kita buat benda yang syarak larang, syarak tak izinkan, walaupun benda tu makruh, lalu tertelan, batal puasa dia. Boleh rasa akan di pipi? Batal dia. Buat try buat tengok. Kan pakar-pakar masyarakat dia buat itu dah. Tak cukup garam, tak barang sih. Dia bau kan tu. Tahu mana? Tapi tengok orang yang pakar-pakar masak tu cek-cek tu. Tak
Bukan cek-cek yang dalam TV tu tak tahu saya kan. Dia cek-cek kampung kan kenduri ni. Masa tu kat 3-4 ribu orang makan kenduri tu. Cikgu saya main lah. Di kampung saya tu waktu kenduri kahwin tu, buat kenduri tu. Nasi tengah dikeh tu, dia orang boleh buang api tu. Tutup dengan daun pisang, buang api. Oh, orang tu nak tujuh pun tak masuk nasi. Okey. Tentu lagi jenis cantik elok, lembut cantik elok, masak elok sangat. Tak lagi nak masak tu bukan mak aku 2-3 hari, 2-3 bulan tu macam dah tu kan. Dia pegang masak dia tahu tak orang tu, orang ni sebagainya. Bini dia tak dia masak macam tu, tapi dia orang makan bini lah. Sedap alhamdulillah. Berdoa sewaktu berbuka. Orang yang berpuasa, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disunatkan banyak berdoa, lebih-lebih lagi lepas tuan. Ini ulama punya pesanan lah. Siapa yang nak banyak rezeki jismani, penuhkan lepas subuhnya dengan zikrullah. Siapa yang nak rezeki rohani, penuhkan waktu lepas asarnya dengan zikrullah. Sebab tu 2 waktu ni ulama kan penuhkan dengan ibadat. Lepas subuh, lepas tunggu sampai matahari terbit. Lepas matahari terbit, terus dengan semayang dan sebagainya tu, baru pula. Orang yang buat macam tu, dia akan dipermudahkan rezeki jasmani. Rezeki jasmani apa? Wang ringgit ke, pangkat ke, duit ke, tu makan minum tu rezeki jasmani. Sebab tu ulama kata, seseorang yang berwirid lepas subuh sampai terbit matahari, itu lebih cepat rezeki dia berbanding dengan orang yang keluar pergi cari rezeki di pagi-pagi hari. Tak sempat nak wirid sikit. Macam mana kerja? Kalau kerja, ulama kata macam tu. Ni mujarrah kita dah diuji dah. Tak ada lawan orang. Try buat dia. Tak ada buatlah macam tak kena masuk ke dapat lah. Tempat kerja jauh, 7.30 kena keluar lah. Tak ada mentari terbit ke apa ni, nak kena keluar 7.30. Daripada Penang setengah nak kena keluar lah. Macam bila nak yurid, macam nak kita yurid lah. Tapi yang sepatutnya tuan-tuan, yang sepatutnya kita duduk tempat yurid tu. Kita duduk tempat dalam yang sebuah tu, ada yang sebuah dia duduk situ. Dalam majlis zikrullah tadi ni, tak kira lah kuliah subuh, kalau zikir ke hari tak ada kuliah subuh, kita boleh zikir. Boleh buat sini macam mana? Orang pencinnya. Orang pencin tak boleh buat tak? Pasal buat kalau apa? Lagi cucu orang nak minta lagi cucu. Cucu pula. Bila nak yuridnya. Jadi lepas subuh, dia banyakkan rezeki jismani. Jadi kalau rasa susah sangat awak duit orang payah sangat ni, banyak yurid lepas subuh sampai toilet. Kalau nak rezeki rohani, ni masalah rohani kita bagi kuat kekuatan dalaman kita, rohani kita tinggi, jiwa kita bersih dan sebagainya. Ulama kata penuhkan waktu selepas asar sampai tenggelam matahari. Sebab tu Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Sayyidatina Aisyah kata antara waktu-waktu yang dikabulkan berdoa tu, antaranya ialah kalau hari Jumaat tu lepas asar dia kata. Lepas asar sampai tenggelam matahari. Cuma tak tahu waktu dia bila. Lepas asar mencarilah waktu tu dia kata. Kan Nabi kata hari Jumaat ada satu saat yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Aisyah kata waktu tu lepas asar. Jadi lepas asar dia akan merangsang rezeki rohani, keimanan, ketakwaan dan sebagainya. Kita lepas asar tu kita nak tengok cerita drama Korea kan, drama Filipin. Lepas asar tu lah kita nak bawa anak-anak pergi lupa-lupa kan, lupa-lupa tepi pantai dan sebagainya. Sebab waktu tu tak ada solat subuh, tak ada sunat lah. Lepas subuh tak ada sunat, lepas tak ada sunat, tak ada semayang. So kita penuhkan dengan zikrullah dan sebagainya. Waktu tu ya ulama penuhkan dengan wirid-wirid dan sebagainya. Jadi kalau lebih baik kita penuhkan dengan berzikir. Sementara nak tunggu waktu berbuka puasa tadi ni. Ini antara doa yang Nabi ajarkan. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu zahabal dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jadi banyak sirah dia. Kita rujuk dalam kita kena dengan doa-doa dan sebagainya. Ada dengan betul-betul yang lain. Ini salah satu daripada
Semua ada. Baik, menyediakan makanan untuk mereka yang berbuka puasa. Ini kita dah bagi tahu kan. Waktu kita baca khutbah itu, kita memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Sesuatu yang sangat-sangat dituntut. Bukan susah pun tuan-tuan. Kita teringin nak dapatkan ganjaran pahala memberi makan orang buka puasa, tapi kita tak ada duit banyak. Senang saja tuan-tuan. Pergi di kedai, cari buah tamar tu, satu kotak tu RM11 contohnya. Ayam mineral tak boleh besar RM2. Tak, Tuan Imam, ni siapa-siapa nak buka puasa ni ayam mineral, ni buah tamar. Jadi tiap hari buka puasa bagi buah tamar ni kau makan. Dia bukan ambil hari tu buah tamar tu dah. Mungkin 2-3 hari pun ambil. Jadi orang main buka puasa, orang ramai. Orang ambil tamar 2-3 biji dia makan. Lepas tu orang makan benda lain. Jadi berapa ramai orang buka puasa? Ramai. Jadi kita dapat ganjaran pahala yang banyak. Tak perlu kita nak masak untuk 2-3 orang. Tak perlu kita nak ambilkan sampai 7-8 orang ambil. Cukup atau pun dah boleh dah. Kalau nak buat yang lain silakan lebih baik. Lagi banyak lagi baik. Yang penting ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh ajak orang dah ambil habis dah nak, saya tak ada orang langsung nak pergi orang buka puasa. Ambil saya kan. Tak ada masalah. Pergi kawan-kawan yang buka puasa pergi dah. Bukan kesalahan apa. Ataupun kita buat kuih bagikan orang-orang yang susah. Tengok siapa-siapa yang agak yang susah sikit ke. Kita masak lebih sikit, bawa pergi ke rumah anak yatim, letak binah ni. Untuk 20 orang saja nak masak ni. Pandai-pandai cakap asrama anak yatim lah tak apa. Bagi 20 orang juga. Ada ni kita tak. Betul. Kopi sembayuk nasi, sembayuk lauk. Anda, ni yang sebenarnya buat main boleh. Betul. Kemudian kita dah memberi makan juga kepada orang yang berbuka puasa tadi. Kata ulama, ini ceramah Habib Mahdi malam tu di Teluk Batik berselawat tu. Ulama pesan kat kita, kalau boleh jangan tinggalkan sebarang bentuk kebajikan dan kebaikan ataupun apa jua bentuk ibadat yang kita tahu, jangan tinggalkan, jangan biarkan dia berlalu, melainkan kita lakukan juga walaupun sekali dalam bulan Ramadan. Kita tak tahu apa dia. Kita tahu sembahyang sunat banyak orang. Banyak sembahyang sunat kita tahu. Jangan tinggalkan perempuan-perempuannya buat juga walaupun sedikit dalam bulan Ramadan. Walaupun sekali. Tasbih sekali ke contohlah. Ya jangan. Tahajud mungkin tak dapat buat setiap malam. Paling tidak pun jangan tinggalkan. Doa tidak buat. Apa lagi? Sedekah. Bagi makan orang fakir miskin, bagi pada anak yatim, bagi pada tabung rumah orang tua contohnya, lagi apa lagi. Segala jenis kebajikan yang kita senyum kat orang, senyum banyak orang. Segala jenis kebaikan dari kecil sampai besar yang boleh kita mampu buat. Jangan tinggalkan, kita buatlah sekurang-kurangnya kita nak ambil ganjaran pahala dia tu yang terdapat dalam bulan Ramadan. Etikaf, jangan tinggal rasa etikaf juga. Tak boleh etikaf sepanjang Ramadan, ambil 10 terakhir. Tak boleh 10 terakhir, ambil yang ganjil-ganjil saja contohnya. Kalau ada satu kita ada bulan ada kalau ada 3 kita ada contohnya. Dan bila tak mampu nak buat semua, ambil sekurang-kurangnya kita ambil juga lah pahala dan juga ganjaran pada malam-malam tersebut. Banyak kan kebajikan, banyak ibadat, banyak. Buatlah kita buat. Zikir kita minta apa kita tahu zikir la ilaha illallah subhanallah. Jangan zikir kepada kita baca juga dalam bulan Ramadan ni. Banyak bersedekah, baca Quran. Ini yang kita sebut tadi ni. Banyak sedekah, baca Quran, tadarus dan iktikaf di masjid, terutama pada 10 malam yang terakhir. Ini apa? Banyak mana kebajikan, amalan, ibadat yang kita tahu, jangan ditinggalkan, kita buat nanti. Semulia-mulia sedekah pada bulan Ramadan. Nabi itu termasuk Ramadan tadi ni, itu kemurahan Nabi itu macam angin yang mesti hujan. Nak sebut, nak cerita kata betapa pemurahnya Nabi, cepatnya Nabi dalam masalah. Nabi tahu ya, bukannya Nabi buat tu lagi wafat mewarisi harta juta-juta, tak ada. Bahkan ada hutang lagi yang dibayar oleh sahabat-sahabat dan sebagainya. Tapi Nabi sangat-sangat pemurah. Apa yang ada diberi dan diberi bantuan, disedekahkan, diwakafkan. Kita tahu ada orang nak buat sekolah wakaf dan contohlah, dan dia ada buat wakaf kat tu dia pula memang orang baik contohnya, bukan ajar ajaran yang pelik-pelik, tak bawa
tak bawa ajaran-ajaran yang salah atau yang kecil-kecil dan sebagainya. Memang dia buat benda yang betul, yang keraskan kepada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kita pun bantu dia sama. Contohlah. Itu bagus. Baca Quran, ya Quran antara perkara yang sangat-sangat dituntut. Perkara makruh sewaktu berpuasa. Perkara makruh di puasa ialah melanggar ada ayat yang disebutkan. Jadi siapa dia yang tak buat hal tu, ada adab tadi ni, dia makruh lah. Contoh buka puasa lewat-lewatkan buka tidak bersama contohnya, ataupun tidak baca Quran ke, tak banyak berpuasa, tak banyak berdoa, buat benda-benda yang menyalahi dengan mentah tadi ni, itu makruh. Sebahagiannya makruh tanzih. Makruh tanzih ni adalah makruh yang perlu kita jauhi lah. Hukum makruh lah tu maksudnya, seperti melewatkan berbuka dan menyegerakan sahur. Sebahagian yang pula termasuk dalam perkara yang haram, mesti mengumpat, menghasut, mencela dan berdusta. Jadi perkara yang macam ni perlu dijauhkan. Benda yang makruh kita supaya elakkan. Termasuk dulu orang tanya baca kisah rokok kan. Kalaupun ada orang yang mengatakan rokok tu perkara yang makruh, itu memang seharusnya dijauhkan. Apatah lagi pula kita yang berpegang kepada rokok itu benda yang haram. Lebih-lebih lagi tak perlu dijauhinya. Baik, selesai masalah tu. Kita masuk tajuk qada puasa Ramadan, fidyah dan kafarah. Terima kasih. Musafir dan orang sakit. Sesiapa yang meninggalkan puasa Ramadan disebabkan sakit atau musafir, dia wajib mengqadakannya sebelum datangnya bulan Ramadan tahun berikutnya. Ya, betul tak? Sebelum masuk Ramadan ni kita settlekan dulu hutang-hutang yang berikutnya. Macam mana kalau kita melewat-lewatkan qada puasa Ramadan tadi, boleh ke tak? InsyaAllah kita mereka pun memang buat. Terdapat di kalangan wanita-wanita sahabiyat tadi ni, memang mereka mengqadakan puasa Ramadan mereka sampai kadang-kadang bulan Syaban baru mereka qada puasa tadi. Boleh, tapi hati-hati ya. Kalau kita puasa yang kita perlu qada tadi ni lebih kurang 10 hari, tiba-tiba tinggal Ramadan 7 hari lagi. Dia kata orang kita nanti kita dah teruk dah tersebut. Jadi lebih baik puasa qada tadi ni disegerakan dia. Melainkan kalau kita tak mampu segera dalam urusan yang lain, boleh ditakhirkan dia, tak ada masalah. Kecuali bagi orang yang meninggalkan dengan sengaja. Sekiranya dia tidak mengqadakannya disebabkan bermudah-mudah dengan perkara ini sehingga masuk Ramadan tu berikutnya, dia berdosa dan wajib qada dan fidyah. Dosa satu lah. Orang yang tinggal dengan sengaja wajib, dia berdosa. Sebab apa? Siapa? Allah Ta'ala bagi 11 bulan lebih dah, 11 bulan ya. Daripada Syawal sampailah kepada bulan Syaban, kita boleh berpuasa 3 hari yang kita tinggal sebab kita sakit hari itu. Lepas kita bersafir dan kita ambil dengan rukhsah, kita buka puasa. Dan kita boleh puasa di mana-mana pun dalam 11 bulan yang masih ada. Kali 30 hari itu, berapa ratus hari yang ada. Tiba-tiba kita masih lagi tak mampu puasa 3 hari yang kita tinggalkan ke masa bulan. Jadi kita yang memang lalat, maka berdosa hukumnya. Melainkan dia sakit, tak mampu puasa. Dia tak mampu nak puasa, tak mampu nak qada. Qada sampai setahun. Dia tak dosa lah, mesti kata mana tak apa. Fidyah adalah memberikan kepada orang-orang fakir dengan satu cupak makanan asasi untuk setiap satu hari yang ditinggalkan. Makanan asasi macam kita sini beras lah, nasi tu beras, bagi beras. Perkara ini bertambah dengan bertambahnya tahun. Kalau tambah tahun, tambahlah cupak je. Ni ada orang tanya 20 tahun tak puasa, tak qada lagi, ada 20 tahun lepas tu. Satu hari kali 20 cupak lah. Kalau tinggal sebulan 30 kali 20. Satu cupak lebih kurang 600 gram. 600 gram. Berapa ringgit kan? RM2 katalah RM2. Ya. Kali juga kan? Kalau keluar dengan duit, kalau keluar dengan berat, bagi berat. Sekiranya kurangnya berterusan disakit yang berterusan sehingga masuk ke Ramadan berikutnya, dia tidak diwajibkan kecuali qada dan tidak perlu mengeluarkan fidyah kerana melewatkan qada ini. Jadi dia lewatkan qada bukan dengan sengaja, tapi kerana dia sakit, maka dia tak perlu bayar fidyah. Ini betul benda yang sakit. Jadi fidyah itu sebagai suatu
Dia sebut sebagai apa? Denda lah. Sebagai satu denda kepada seseorang yang melewat-lewatkan mengqadha Ramadan sehingga masuk Ramadan tahun berikutnya. Dia bukan melewat-lewatkan, dia sakit. Panjang tahun sakit sampai tak mampu nak puasa. Sampai dah masuk Ramadan pun tak boleh nak puasa lagi sebab sakit. Tak payah dia nak bayar fidyah. Hanya sekadar qadha sahaja nanti ni. Bila dia dah sihat, qadha saja puasa tu. Lebih kurang 30 hari dia tinggal. 30 hari lah dia qadha. Sebulan dia hanya qadha 3 hari. 3 hari jadi 10 bulan, 30 hari. Selesai kata lah. Sekiranya dia meninggal dunia tak sempat qadha, maka dia sama ada mati sebelum mampu mengqadhakannya atau mati selepas mampu mengqadhakannya. Tapi tidak mengqadhakannya kerana lalai. Sekiranya dia mati sebelum mampu mengqadhakannya, maka dia tidak berdosa dan tidak perlu minta orang lain mengqadhakan bagi pihaknya kerana dia tidak melalaikannya. Sekiranya barang siapa yang mati selepas mampu mengqadhakannya, maka wali disunatkan mengqadha hari-hari yang tinggalkannya bagi pihaknya. Baik, dia sakit, dia tinggal puasa. Dia tinggal puasa sebab dia sakit. Nah, sampailah dia mati. Dia tak qadha sebab apa? Tengok balik, dia tak qadha adakah sebab dia lalai ataupun kerana memang dia tak mampu tadi ni. Tengok. Kalau lah selepas dia sakit, dia sihat dan dia mampu qadha puasa tu, lebih kurang dia sihat, lebih kurang 5-6 bulan juga, lepas tu lebih 2-3 bulan lah. Dan dia boleh qadha puasa tu. Tapi nanti insya-Allah doktor kata aku sihat dah ni, doktor bagi tahu mari boleh hidup 10 tahun lagi. Tak nak tengok awal. Tak kata 10 tahun tu mati cepat. Jadi dia telah meninggalkan qadha puasa kerana kelalaian dia. Maka hakim perlu diganti oleh ahli waris dia. Ahli waris kena puasa bagi pihak dia. Tapi kalaulah dia tinggalkan tadi ni bukan sebab kerana kelalaian, sakit betul-betul sampai dia mati. Ketika dia kata, maka dia tidak berdosa dan tidak perlu meminta orang lain mengqadha bagi pihaknya kerana dia tidak melalaikannya. Bukan dia yang cuai dalam menunaikan benda tersebut. Bahkan dia termasuk orang yang tidak mampu berpuasa. Kan orang mampu berpuasa syarat betul tu dia yang wajib lah. Mampu orang, dia tak mampu, tak wajib. Dia tak wajib, dia mati dan gerak dia tak wajib betul. Mak kita tak boleh pergi buka. Sebab apa tak boleh buka? Tak mampu nak pergi buka. Handphone dia habis, dia tak sempat handphone habis pula. Tak pernah ada duit. Memang tak miliki duit untuk pergi buka tu. Sampai mati. Wajib tak? Tak wajib kan? Wajib. Habis tak kena, tak suruh orang, tak boleh, tak perlu. Tapi saya nak buat juga, saya nak upah juga. Tak kena travel, and terus kata lebih kurang 1,500. Nak buat boleh tak? Boleh, cara hukum haji tak. Sebab memang haji tak wajib pada dia berjamaah. Kalau kita nak upah orang buat pihak mak kita dah dengan dia, silakan tak. Ini tidak wajib puasa pada awal ya. Kenapa kita nak buat? Qadha apa? Nak qadha satu benda yang dia tak buat, dia tinggal kewajipan. Dia tak wajib pada awal sebab dia tak mampu puasa. Saya dah beritahu dulu, syarat wajib puasa itu adalah orang yang mampu berpuasa. Dia tak mampu puasa. Tapi kalau ditinggalkannya, selepas dia mampu mengqadhakannya, maka wali dia disunatkan mengqadhakan hari-hari tinggalkannya bagi pihak dia. Dia tinggal berapa hari? 30 hari. Dia tinggal sakit selama sebulan bulan Ramadan sakit. Lepas Ramadan dia sihat. Raya 7 hari dia sihat. 3 bulan lepas tu dia mati pula. Tu. Patutnya dia puasa lah, tapi dia tak puasa lagi. Maka ahli waris dia boleh berpuasa bagi pihak dia. Macam mana kalau ada 30 orang puasa juga ada sehari sontak? Kita bagi orang 30 orang bagi orang masjid ni, kita kata tolong puasa bagi pihak yang saya dah bagi. Tiap seorang niat sehari puasa. Sahaja aku puasa qadha Ramadan bagi pihak si fulan bi si fulan lillahi ta'ala. Sahaja aku puasa qadha Ramadan bagi pihak si fulan bi si fulan lillahi ta'ala. Boleh ke tak? Boleh, tidak ada ulama kata. Kata Imam Nawawi kata aku tak jumpa ulama dalam masalah ni. Cuma ada satu dia kata, Hasan Basri dia kata. Hasan Basri kata kalau nak 30 orang berpuasa satu hari serentak semua bagi pihak dia tu, maka boleh diterima puasa yang macam tu dikira qadha dan 30 hari. Ini sudah kata. Kita minta apa pun boleh tak? Boleh tak masalah.
Itu orang buka puasa semua. Tak macam mana orang tak buka dengan kata-kata kita yang manis tadi ni. 30 orang puasa pergi pihak mak kita tadi. Ada pun ayat kita. Kita jemputlah buka puasa di rumah kita. Tak apa silakan. Boleh tak ada. Jadi sehari puasa dah cukup untuk ganti 30 hari yang ditinggalkan oleh ayat kita tersebut. Maka wali sinilah kaum kerabatnya. Dalilnya adalah hadis Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati dan wajib ke atasnya berpuasa, maka walinya lah yang berpuasa bagi pihaknya. Wali tadi ni boleh. Dan kalau wali minta orang lain boleh kan? Ya boleh, kata ulama. Puasa orang lain bagi pihaknya adalah sah dalam pendapat kita dan salah seorang kerabatnya. Ini tahu kita tadi ni. Kita sebagai anak si mati, kita minta orang puasa bagi pihaknya kita. Kita tak masalah. Dia pilih 30 orang lain yang masalah. Kita tak masalah juga. Jadi kita ikutlah. Kita tuan waktu buka puasa mainlah kita buka puasa ramai-ramai. Disuruh dia puasa tu kan. Dia buka puasa, dia pun jamu semua orang boleh buka puasa, makan dan sebagainya. Silakan salah dengan syarat dapat keizinan daripada wali itu. Kita anak atau keluarga sebagainya. Semua ulama bahas wali ni sebenarnya. Wali ni sebenarnya ada yang mengatakan yang kata wali ini ialah ahli waris yang menerima harta pusaka itu dah wali dia tu. Bukan itu. Maka di sini lebih dekat lagi si anak dia dan sebagainya, orang yang berhak atas dia. Betul tak tuan wali itu? Sekiranya dia berpuasa tanpa dapat keizinan dan wasiat dari si mati, maka puasakan tersebut tidak sah. Aduh. Kita saja nak puasa bagi pihak kawan kita. Kita tak ada apa pun, cuma kawan baik ya. Kawan se-Facebook. Kita tahu dia mati, tinggal puasa. Kita pun nak puasa bagi pihak dia. Anak dia tak suruh, anak dia tak tahu dia sampai dapat keizinan. Sah tak? Tidak sah sebagai qadaan. Tapi dikira sebagai sunnah je lah. Dapat agak kita pahala sunnah dan kita berpuasa. Tapi tak dikira sebagai pahala, tak dikira sebagai puasa qadaan.